Apa khabar semua? Saya Lee Kuet Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video ini adalah berkenaan dengan bab 2, Perakaunan Pendapatan Negara, di mana subtopiknya adalah berkaitan dengan 2.4, iaitu kelemahan data pendapatan negara antara masa. Untuk maklumat pelajar, bab 2 ini mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah kaji dalam video ini adalah berkenaan dengan 2.4, iaitu kelemahan data. Kelemahan data pendapatan negara. Apabila pendapatan negara adalah tinggi, pendapatan per kapita juga adalah tinggi. Dan dengan demikian, kita kata bahawa taraf hidup sepatutnya tinggi juga kan? Sebab pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur taraf hidup. Tetapi isu yang kita kaji sekarang, kita kata bahawa taraf hidup tidak semestinya tinggi walaupun pada masa itu pendapatan per kapita adalah tinggi. Okey, untuk maklumat pelajar, perbandingan taraf hidup untuk isu berkaitan kita akan kaji melalui 2 aspek, iaitu antara masa dan lagi satu adalah antara negara. Untuk maklumat pelajar, video ini kita hanya fokus antara masa sahaja. Perbandingan taraf hidup antara masa, yang berikut adalah berkaitan dengan fakta-fakta yang kita akan bincangkan. Bagi fakta yang pertama, dia adalah perubahan tingkat harga. Yang kedua, perubahan kualiti barang. Yang ketiga, perubahan komposisi keluaran. Keempat, perubahan saiz dan struktur penduduk. Kelima, perubahan masa rehat. Dan yang terakhir itu adalah perubahan externality negatif. Sebagai maklumat tambahan, pelajar perlu ingat kalau katakan kita tengah bincang perbandingan taraf hidup antara masa, fakta kita semua akan mula dengan perkataan perubahan. Pelajar boleh nampak apa yang Miss telah senaraikan dekat sini. Semua mula dengan perubahan kan? Jadi ingat, mesti mula dengan perkataan perubahan. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok fakta yang berkaitan perubahan tingkat harga. Perubahan tingkat harga. Pendapatan negara naik disebabkan kenaikan tingkat harga umum. Okey, untuk maklumat pelajar, apa kaitan tingkat harga umum ini dengan pendapatan negara? Okey, Miss cuba bagi satu contoh. Kalau katakan kita nak kira pendapatan negara melalui kaedah keluaran, kan ada sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga kan? Okey, macam mana kita boleh dapat nilai bagi sektor utama tu? Ya, sebenarnya nilai yang diperoleh itu kita guna harga darab dengan kuantiti kan? Jadi apa yang Miss nak beritahu dekat sini, apabila harga meningkat, sebenarnya dia akan menyebabkan nilai keluaran juga bertambah. Dengan reti kata lain, dia akan memberi kesan terhadap pendapatan negara. Maka kita kata dekat sini, kalau pendapatan negara meningkat itu sebenarnya dia adalah disebabkan oleh kenaikan tingkat harga umum. Okey? Dan apabila pendapatan negara naik, pendapatan per kapita pun meningkat. Okey, kalau ikut konsep yang anda telah belajar sebelum ini, taraf hidup juga akan meningkat sebab pendapatan per kapita naik. Tetapi isu yang kita kaji sekarang, kita kata bahawa taraf hidup tidak semestinya meningkat walaupun pendapatan per kapita dia adalah tinggi. Okey, kenapa demikian? Akibat tingkat harga yang tinggi. Untuk maklumat pelajar, tingkat harga yang tinggi ini sebenarnya nanti dia akan menyebabkan kos hidup rakyat juga meningkat. Apa itu kos hidup? Kos hidup sebenarnya adalah tanggungan hidup seperti kos pengangkutan, sewa dan sebagainya.
Dan kita kata bahawa semakin tinggi kos hidup, semakin rendah taraf hidup rakyat. Ingat, hubungan antara kos hidup dengan taraf hidup sentiasa songsang. Okey, kalau kos hidup meningkat, taraf hidup akan jadi rendah. Okey, kita cuba tengok satu contoh. Okey, pendapatan negara A semakin meningkat berbanding dengan 5 tahun yang lalu. Okey, kenapa dekat sini Miss Arthur tekankan berbanding dengan 5 tahun yang lalu? Sebab sekarang kita tengah bincang antara masa. Bermaksud kita sebenarnya tengah bandingkan masa dulu dengan masa sekarang. Okey, jadi Miss bagi contoh berbanding dengan 5 tahun yang lalu. Okey, kita dapat kesan bahawa pendapatan bagi negara A telah meningkat. Tetapi ini tidak menunjukkan taraf hidup negara A semakin tinggi walaupun pendapatan dia meningkat. Kan tadi Miss kata kalau pendapatan negara meningkat, pendapatan per kapita meningkat. Kalau ikut teori, taraf hidup sepatutnya juga meningkat kan? Tetapi isu yang kita kaji sekarang, kita kata taraf hidup negara A tidak semestinya akan meningkat. Kenapa demikian? Ingat, kita tengah bincang fakta yang berkaitan dengan tingkat harga. Maka, akibat kos hidup masyarakat di negara A adalah tinggi. Kan tadi Miss sudah beritahu, kalau kos hidup tinggi, taraf hidup rakyat akan jadi rendah kan? Okey, walaupun dekat sini kita dapati bahawa pendapatan negara meningkat akibat harga umum yang naik itu, tetapi taraf hidup rakyat sebenarnya adalah rendah akibat kos hidup yang tinggi di negara tersebut. Okey, jadi itu adalah perbincangan yang berkaitan dengan perubahan tingkat harga. Seterusnya, kita akan sambung dengan perubahan kualiti barang. Perubahan kualiti barang. Pendapatan negara naik disebabkan kenaikan tingkat harga umum. Okey, ini sebenarnya adalah lebih kurang sama dengan fakta yang kita telah bincangkan tadi itu. Tetapi sekarang yang kita fokuskan bukan berkaitan dengan harga. Kita fokus tentang kualiti barang. Okey, kualiti barang adalah tinggi. Kesan kemajuan teknologi seperti yang telah diketahui, memang sekarang tingkat teknologi dia adalah canggih dan juga maju. Itulah sebab barang yang dapat dihasilkan juga berkualiti tinggi. Sekarang persoalannya, barang yang berkualiti, biasanya harga barang tu macam mana? Ya, harga barang mestilah meningkat kan? Mestilah tinggi kan? Itulah sebab dia kata dia akan memberi kesan terhadap tingkat harga juga. Dan akhirnya dia akan menyebabkan pendapatan negara turut meningkat. Okey, kita cuba tengok lagi. Pendapatan negara naik, pendapatan per kapita juga meningkat. Taraf hidup tidak semestinya naik. Kenapa? Sama seperti tadi. Akibat tingkat harga yang tinggi ataupun kita kata kos hidup yang tinggi. Okey, tetapi sekarang taraf hidup rakyat tidak jatuh walaupun tingkat harga dia adalah tinggi ataupun kos hidup adalah tinggi. Dan kita kata taraf hidup dia tidak jatuh. Kenapa? Akibat kualiti barang yang dinikmati adalah tinggi. Itulah sebab kita kata walaupun kos hidup rakyat tinggi pada masa itu, tetapi kalau katakan kualiti barang yang dinikmati adalah tinggi, kita tak boleh kata bahawa taraf hidup dia adalah rendah. Okey? Okey, kenapa kualiti barang yang dinikmati adalah tinggi? Sebab seperti apa yang Miss telah beritahu tadi, kemajuan teknologi sebenarnya dapat menghasilkan barang yang lebih berkualiti berbanding dengan dahulu. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan kualiti barang. Okey, apa itu sebenarnya kualiti barang? Dia sebenarnya adalah merujuk kepada ketahanan penggunaan sesuatu barang bagi sesuatu tempoh. Bermaksud barang itu tidak mudah rosak lah. Boleh guna untuk satu tempoh yang agak panjang. Jadi itulah kita kata itu adalah berkualiti tinggi. Okey, semakin tinggi kualiti barang yang dinikmati, semakin tinggi taraf hidup rakyat. Ingat, kalau kualiti yang dinikmati tinggi, taraf hidup mestilah
tinggi juga. Okey? Sekarang juga sama, kita akan tengok dari segi contoh. Pendapatan negara B semakin meningkat berbanding dengan 5 tahun yang lalu. Juga sama, banding dengan masa ya, sebab ini adalah antara masa. Taraf hidup di negara B tidak boleh dikatakan turun walaupun kos hidup di negara tersebut adalah tinggi. Sebab tadi pelajar sudah tahu bahawa kalau kos hidup tinggi, taraf hidup sepatutnya rendah kan? Dia hubungan songsang. Tetapi sekarang kita kata walaupun kos hidup tinggi, kita tak boleh kata taraf hidup dia adalah rendah. Okey, kenapa? Sebab kualiti barang yang dinikmati adalah berkualiti tinggi. Okey, jadi itu adalah merupakan huraian contohlah bagi perubahan kualiti barang. Okey, sekarang kita sambung dengan fakta yang ketiga iaitu berkenaan dengan perubahan komposisi keluaran. Perubahan komposisi keluaran. Pendapatan negara naik disebabkan kenaikan nilai keluaran negara seperti kelengkapan senjata. Okey, kita cuba tengok kat sini. Pendapatan negara naik disebabkan kenaikan nilai keluaran. Kan tadi Miss kata, nilai keluaran itu sebenarnya merujuk kepada harga darab dengan kuantiti. Tetapi sekarang, kenaikan nilai keluaran ini sebenarnya menunjuk bahawa harga bagi barang tersebut adalah tinggi. Misalnya, kelengkapan senjata. Memang harga dia adalah tinggi kan? Itulah sebab dia boleh menyebabkan nilai keluaran adalah tinggi dan akhirnya memberi kesan terhadap pendapatan negara juga meningkat. Okey, kita cuba tengok. Walaupun kita kata pendapatan negara naik, pendapatan per kapita meningkat. Tetapi taraf hidup tidak semestinya naik. Kenapa? Ya, akibat komposisi keluaran ini sebenarnya tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Cuba fikirkan, adakah kelengkapan senjata ini memberi manfaat kepada rakyat? Sebenarnya kategori barang ini adalah digunakan untuk tujuan pertahanan ataupun apabila berlakunya peperangan di mana ini adalah tidak memanfaatkan rakyat secara langsung. Okey, itulah sebab kita kata taraf hidup rakyat adalah jatuh. Komposisi keluaran adalah keluaran negara yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Misalnya, perkhidmatan kesihatan. Kalau komposisi keluaran yang sedemikian, dia akan memberi manfaat kepada rakyat dan kemudian dia juga akan meningkatkan taraf hidup rakyat. Okay. Ataupun, keluaran negara yang tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Kalau yang tidak memberi faedah secara langsung itu, misalnya barang seperti kelengkapan senjata. Okey, seperti apa yang Miss telah beritahu tadi, yang ini digunakan untuk tujuan pertahanan, okey, ataupun apabila berlakunya peperangan sahaja. Okey, maka kita kata bahawa jikalau komposisi keluaran yang tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat, semakin rendah taraf hidup rakyat. Kita cuba tengok satu contoh. Pendapatan negara C semakin meningkat berbanding dengan 5 tahun yang lalu. Okey, ini tidak menunjukkan bahawa taraf hidup negara C semakin tinggi. Okey, kenapa? Akibat komposisi keluaran di negara C ini, okey, sebenarnya tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Bermaksud komposisi keluaran bagi negara berkaitan adalah lebih utamakan kepada kelengkapan senjata, di mana dia tidak memberi faedah ataupun tidak memanfaatkan rakyat secara langsung. Itulah sebab taraf hidup dia adalah rendah. Okey? Untuk yang seterusnya, kita akan sambung fakta yang keempat, iaitu berkaitan dengan perubahan saiz dan struktur penduduk. Perubahan saiz dan struktur penduduk. Pendapatan negara naik disebabkan pertambahan bilangan penduduk. Okey, untuk maklumat pelajar, bilangan penduduk ini sebenarnya nanti akan dijadikan sebagai tenaga buruh.
Kan anda belajar kan, kita ada penduduk dalam lingkungan umur 15 hingga 64 tahun. Itu kan tenaga buruh kan. Okey, jadi kalau katakan pertambahan bilangan penduduk, sebenarnya dia juga akan menyebabkan pertambahan dari segi tenaga buruh. Okey, kalau tenaga buruh yang banyak, dia merupakan faktor pengeluaran kan. Bermaksud nanti keluaran negara juga akan bertambah. Itulah sebab dia menyebabkan pendapatan negara akan naik. Okey, tetapi sekarang isu yang kita kaji, walaupun kita kata pertambahan penduduk berlaku, tetapi kadar pertambahan penduduk adalah melebihi kadar pertambahan pendapatan negara. Bermaksud penduduk meningkat, pendapatan pun meningkat. Cuma kadar pertambahan penduduk adalah melebihi kadar pertambahan pendapatan negara. Perkara ini sebenarnya dia akan menyebabkan pendapatan negara naik, tetapi pendapatan per kapita akan menurun. Okey, sekarang Miss akan buktikan bahagian ini. Kenapa apabila berlakunya kadar pertambahan penduduk yang melebihi kadar pertambahan pendapatan negara, dia akan menyebabkan pendapatan per kapita turun. Okey? Okey, ini yang kita nak kaji sekarang. Kita cuba tengok. Kalau nak cari pendapatan per kapita, kita guna pendapatan negara bahagi jumlah penduduk. Jadi ini merupakan satu andaian sahajalah. Dan kita dapati bahawa pendapatan per kapita bagi tahun tersebut mencatat sebanyak RM21,153. Okey, sekarang kita nak tengok antara masa. 3 tahun kemudian. Juga sama, kita nak kira pendapatan per kapita, tetapi sekarang isu kita kata penduduk dengan pendapatan negara dua-dua pun meningkat. Okey, jadi sekarang andaikan pendapatan negara meningkat sebanyak 5%, penduduk pula meningkat sebanyak 10%. Okey, boleh nampak ya, kadar pertambahan penduduk adalah melebihi kadar pertambahan pendapatan negara. Jadi untuk 3 tahun kemudian punya pendapatan per kapita, dia akan jadi pendapatan negara 577,500. Yang ini kita darab 5%. Okey, selepas peningkatan dia, inilah nilai dia. Lepas itu kadar pertambahan penduduk meningkat sebanyak 10%. Okey, selepas peningkatan itu dia mencatat sebanyak 28.6. Dan apabila kita selesaikan, kita dapati bahawa pendapatan per kapita bagi 3 tahun kemudian ini mencatat sebanyak RM20,192. Okey, dan daripada sini anda dapati bahawa pendapatan per kapita sebenarnya sudah menurun. Okey, itulah sebab kita kata walaupun pendapatan negara naik, okey, sudah meningkat sebanyak 5%, tetapi pendapatan per kapita dia adalah turun. Okey, apabila kadar pertambahan penduduk adalah melebihi kadar pertambahan pendapatan negara. Sebenarnya fakta ini adalah kurang sesuai digunakan untuk mengukur taraf hidup. Okey, hal ini kerana rumus bagi pendapatan per kapita adalah merangkumi jumlah penduduk. Okey, kan tadi katakan pendapatan per kapita sama dengan pendapatan negara bahagi jumlah penduduk. Lagipun sekarang, fakta ini adalah berkaitan dengan perubahan saiz dan struktur penduduk. Itulah sebab kita kata bahawa fakta ini adalah kurang sesuai digunakan untuk mengukur taraf hidup bagi sesebuah negara. Okey? Seterusnya, kita akan sambung tentang perubahan masa rehat. Perubahan masa rehat. Pendapatan negara naik disebabkan masa rehat adalah singkat. Okey, kalau masa rehat yang singkat ataupun masa rehat yang pendek itu sebenarnya merujuk bahawa masa bekerja adalah panjang. Okey, apabila masa bekerja adalah panjang, bermaksud keluaran dapat ditingkatkan. Kalau keluaran dapat ditingkatkan, dengan reti kata lain, pendapatan negara juga akan meningkat. Okey, jadi dia sebenarnya ada kaitan lah. Okey, seterusnya kita cuba tengok
Apabila pendapatan negara naik, pendapatan per kapita juga meningkat. Tetapi sekarang kita kata taraf hidup tidak semestinya naik. Kenapa demikian? Akibat masa rehat adalah pendek ataupun singkat. Dan kita kata bahawa kalau masa rehat pendek bermaksud masa bekerja adalah panjang kan? Itulah sebab dia. Okey, apa itu masa rehat? Masa rehat ini sebenarnya dia merupakan suatu kenikmatan hidup seperti melancong, melukis dan hiburan lah. Di mana kemudian dia boleh meningkatkan produktiviti kerja. Bermaksud kita nampak dekat sini, individu terutamanya guna tenaganya, dia memang perlukan masa rehat. Okey, apabila dia mempunyai masa rehat yang mencukupi, barulah nanti dia boleh fokus betul-betul dalam bidang pekerjaan dia yang boleh meningkatkan produktiviti kerja. Okey, jadi kita kata semakin pendek ataupun singkat masa rehat, semakin rendah taraf hidup rakyat. Sebab ingat, masa rehat itu merupakan satu kenikmatan hidup. Ingat, kenikmatan hidup itu sebenarnya ada kaitan dengan taraf hidup. Kalau kenikmatan hidup tinggi, taraf hidup pun tinggilah. Tetapi disebabkan sekarang masa rehat itu dia pendek saja. Okey, jadi dia menyebabkan taraf hidup turut rendah. Okey, kita tengok satu contoh. Pendapatan negara D semakin meningkat berbanding dengan 5 tahun yang lalu. Okey, tetapi ini tidak menunjukkan taraf hidup negara D semakin tinggi akibat masa rehat masyarakat di negara D itu adalah pendek. Okey, disebabkan masa rehat yang pendek, jadi taraf hidup dia pun rendah lah. Okey, itu adalah penerangan bagi perubahan masa rehat. Okey, jadi sekarang kita akan sambung dengan fakta yang terakhir iaitu berkaitan dengan perubahan externality negatif. Perubahan externality negatif. Pendapatan negara naik disebabkan kesaluaran negatif ataupun kita kata pencemaran yang serius. Okey, untuk maklumat pelajar, externality negatif ini sebenarnya adalah merujuk kepada kesaluaran negatif. Dan salah satu kesaluaran negatif adalah seperti pencemaran. Okey, kenapa kita kata bahawa kesaluaran negatif yang serius ini dia sebenarnya boleh menyebabkan pendapatan negara meningkat? Okey, cuba bayangkan. Ini adalah firma-firma. Okey, kan firma menghasilkan output, menghasilkan keluaran kan? Semakin banyak keluaran yang dihasilkan, dia sebenarnya akan menyebabkan pencemaran yang berlaku pun semakin banyak. Apabila pencemaran yang semakin banyak berlaku itu, nanti dia akan memberi kesan terhadap taraf hidup. Okey, tetapi isu sekarang kita ingat kenapa pendapatan negara ini ada kaitan dengan kesaluaran negatif. Disebabkan firma mengeluarkan output yang banyak, output itu sebenarnya merujuk kepada keluaran negara yang juga sama dengan pendapatan negara. Dan keadaan ini sebenarnya dia akan menimbulkan isu pencemaran. Pendapatan negara naik, pendapatan per kapita turut meningkat. Tetapi taraf hidup tidak semestinya naik. Kenapa? Akibat externality negatif yang semakin serius. Bermaksud semakin banyak pencemaran yang berlakulah. Okey, apa itu externality negatif? Externality negatif dia adalah kesaluaran negatif, okey, seperti apa yang Miss telah beritahu tadi, dan kos sosial yang perlu ditanggung seperti pencemaran alam sekitar dan kesesakan lalu lintas. Ini adalah contoh yang lagi satu. Okey, ingat yang ini adalah berkaitan dengan externality negatif. Semakin serius externality negatif, semakin rendah taraf hidup rakyat. Okey. Contoh, pendapatan negara E semakin meningkat berbanding dengan 5 tahun yang lalu. Okey, bermaksud output dia semakin bertambah lah. Okey, tetapi ini tidak menunjukkan bahawa taraf hidup negara E semakin tinggi. Kenapa? Akibat pencemaran yang berlaku di negara E ini adalah semakin serius. Okey, ingat pencemaran itu sebenarnya berkaitan dengan
kesaluran negatif dan juga di bawah externality negatif. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan perbandingan taraf hidup antara masa. Okey, kita mempunyai 6 faktor. Yang pertama itu perubahan tingkat harga, diikuti perubahan kualiti barang. Seterusnya, perubahan komposisi keluaran, sambung dengan perubahan saiz dan struktur penduduk, kemudian diikuti dengan perubahan masa rehat, dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan perubahan externality negatif. Okey? Jadi setakat ini, adakah anda telah memahami berkaitan dengan kelemahan data pendapatan negara antara masa? Okey, jikalau anda rasa penerangan Miss adalah jelas dan mudah difahami, jangan lupa subscribe channel saya, like, serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, jangan lupa tinggalkan soalan anda pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Okey, bagi sesiapa yang ada kata-kata sokongan yang ingin sampaikan kepada Miss, juga boleh ditinggalkan di ruangan komen. Adalah amat dialu-alukan. Okey, terima kasih atas sokongan anda terhadap Miss. Seterusnya, adakah anda sudah kuasai betul-betul berkaitan dengan kelemahan pendapatan negara antara masa? Okey, jom. Marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Senaraikan kelemahan data pendapatan negara antara masa. Okey, Miss akan cuba sediakan beberapa gambar sebagai bantuan kepada pelajar. Kita cuba tengok gambar yang berkaitan. Okey, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan juga yang keenam. Okey, jadi dekat sini kita mempunyai 6 kelemahan data pendapatan negara antara masa. Cuba fikirkan jawapan anda. Okey, marilah kita semak jawapan dia. Sebagai peringatan, kalau antara masa ini, ingat dia mesti mula dengan perubahan bagi setiap fakta yang kita bincangkan nanti. Okey, jadi untuk yang pertama ini, dia adalah berkaitan dengan perubahan tingkat harga. Yang kedua, perubahan kualiti barang. Dan yang ketiga ini adalah berkenaan dengan perubahan komposisi keluaran. Dan yang keempat, perubahan saiz dan struktur penduduk. Bagi yang kelima ini adalah perubahan masa rehat. Dan untuk yang terakhir adalah perubahan externality negatif. Jadi ingat, itu adalah kelemahan data pendapatan negara melalui antara masa. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan dia. Semakin rendah kos sara hidup, okey, yang ini bermaksud tingkat harga sudah jatuh ya. Semakin apa taraf hidup rakyat? Okey. Okay, jadi jawapan dia adalah semakin tinggi taraf hidup rakyat. Ingat, hubungan songsang antara kos sara hidup dengan taraf hidup. Okey? Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Semakin rendah kualiti barang yang dinikmati, semakin apa taraf hidup rakyat? Ya, sepatutnya semakin rendah. Okey, sebab kualiti yang dinikmati rendah, jadi taraf hidup pun rendah lah. Okey, kita sambung lagi. Semakin memanfaatkan rakyat dari komposisi keluaran, semakin apa taraf hidup rakyat? Okey, jadi komposisi keluaran yang memanfaatkan ataupun memberi faedah kepada rakyat secara langsung, itu kita kata bahawa dia akan meningkatkan taraf hidup rakyat, maka semakin tinggi taraf hidup rakyat. Okey, seterusnya. Jika kadar pertambahan penduduk melebihi kadar pertambahan pendapatan negara, pendapatan per kapita macam mana ya?
Okey, kita akan dapati bahawa pada masa itu pendapatan per kapita akan turun ataupun jatuh. Okey? Sambung. Semakin panjang masa rehat yang dinikmati, semakin apa taraf hidup rakyat. Okey, jadi sekarang rakyat mempunyai masa rehat yang mencukupi. Okey, ataupun kita kata dia panjang lah. Jadi taraf hidup dia adalah tinggi. Okey, kita sambung dengan soalan yang terakhir. Semakin kurang eksternaliti negatif yang berlaku, ingat eksternaliti itu adalah berkaitan dengan kesan luaran negatif iaitu pencemaran. Jadi semakin apa taraf hidup rakyat? Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, semakin kurang pencemaran, jadi taraf hidup sepatutnya semakin tinggi. Semakin tinggi taraf hidup rakyat. Okey, jadi apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, pelajar mesti menguasai kelemahan data pendapatan negara ini antara masa. Maksudnya anda kena guide dari segi taraf hidup rakyat tu macam mana. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kelemahan data pendapatan negara. Okey, untuk video instruksional yang seterusnya, sebenarnya Miss juga akan fokuskan berkaitan dengan 2.4 juga, iaitu kelemahan data pendapatan negara. Okey, cuma untuk video instruksional yang seterusnya, yang kita fokuskan adalah berkaitan dengan antara negara. Sebab untuk antara masa, baru selesai dibincang tadi sahaja. Okey, jangan lupa tekan locengnya supaya anda dapat pemberitahuan apabila terdapat video yang baharu. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.